Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hai kepada semua penonton di live FB Klinik Pergigian Happy. Terima kasih sebab sudi masuk live. Okay, so anda bersama dengan saya Izlin ataupun korang boleh je panggil saya Lin. Okay, so sebelum kita mulakan live kita ni, so saya nak minta anda yang tengah menonton sekarang ni untuk like dan juga share live ni. Mintalah pakat-pakat ajak kawan-kawan ke, keluarga ke, kan. Mungkin sekarang tengah MCO, mungkin ada yang dekat rumah kan, sambil apa ni, luangkan masa dengan keluarga tu, boleh layan live, ataupun kalau ada soalan pun dialu-alukan untuk komen. Okey, jangan lupa untuk share live ni, share lah dekat grup, kat Facebook tu kan ada banyak grup kan, boleh share dekat grup-grup. Okey, dan kepada yang tengah menonton ni, kalau anda belum follow ataupun like FB kami, pergilah like dan juga follow FB kami. Okay, dan selain daripada FB, boleh juga bagi sesiapa yang mungkin terlepas untuk tengok kita punya live, segmen live yang sebelum ni, live Talk to Happy Dentist yang sebelum ni ataupun Love Your Dentist, korang boleh je pergi dekat kita punya YouTube dan juga jangan lupa subscribe. Jangan tengok je, subscribe tu, subscribe dulu lah baru tengok. Okay, dan selain daripada YouTube, FB, kita juga ada TikTok. Kan mestilah ada TikTok kan, zaman sekarang kan, budak-budak kan zaman TikTok. Okay, so kalau nak tahu tentang tips apa ni, macam mana doktor buat rawatan gigi dekat sini, so korang boleh tengok dekat TikTok kita. Okay, dan juga boleh join Telegram channel kita, okay, untuk tahu apa ni, perkembangan terkini dekat klinik ni lah, ada promosi ke, ada apa yang sedang berlangsung ke dan sebagainya. Okey, so sementara nak tunggu doktor ni, kita cakap, kita tengok video dululah. Okey, so Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhana binti Abdul Wahab, berumur 37 tahun dan berasal dari Melaka. Saya berkelulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah Doctor of Dental Surgery. Selepas itu saya berkhidmat dalam sektor swasta, di mana saya ditawarkan kerja di satu klinik yang berada di kawasan Bandar Baru Uda, dan selama lebih kurang 8 tahun macam tu. Dan selepas itu saya nampak satu peluang di mana saya boleh start untuk kembangkan bisnes saya sendiri, dan di situlah titik permulaan saya menubuhkan Klinik Pergigian Happy ni, kerana saya ada value tersendiri yang saya nak bagi kepada pesakit-pesakit saya, kerana saya nak sangat membahagiakan pasien-pasien saya. Selepas tu idea ni saya usulkan pada suami saya, dan suami saya sangat berminat, menyokong 100%, dan kami berbincang, tidak mengambil masa yang lama lah dengan penubuhan ni yang berlaku pada tahun 2019. Sebenarnya start 2018 dan klinik beroperasi pada awal 2019. So, Alhamdulillah, awal 2019 dan dah nak masuk pun awal 2021, maka hampir 2 tahun klinik Pergigian Happy beroperasi, dan Alhamdulillah saya berjaya merawat lebih kurang lebih 2,000 pasien yang saya sentuh dalam masa 2 tahun ni, tak sampai 2 tahun. Dan apa yang penting pada saya, value yang saya beri pada pesakit saya, yang saya nak dia orang rasa bahagia, happy bila dia mendapat perkhidmatan atau rawatan dari saya. So, dengan pengalaman saya yang berada dalam bidang pergigian selama 13 tahun ni, saya nampak ataupun saya rasa saya berkebolehan dan mampu untuk mengubah senyuman seseorang daripada
seseorang tu tidak berasa yakin kepada lebih yakin, lebih bersemangat, lebih happy dengan kehidupan dia, especially life dia sendiri. Dan itu membuatkan saya rasa saya bagi value yang sangat tinggi pada pesakit dan klien saya. Oleh itu saya banyak, boleh dikatakan ni Pegigihan Happy ni memfokuskan pada bidang estetik. Saya sendiri banyak melakukan crown, bridge, makeover, veneer, whitening, braces dan termasuk rawatan-rawatan yang general lah. Kami di sini pun ada 3 orang doktor dan saya fokus pada heavy case lah yang boleh merubah senyuman tu seseorang kepada 300 darjah. Jadi jaminan saya pada pesakit saya akan memberikan rawatan yang terbaik mengikut expectation seseorang. Jika boleh, saya akan berterus terang boleh, dan jika tidak, saya akan bagi jalan penyelesaian lain yang mungkin boleh menyelesaikan masalah seseorang tu. Nasihat saya pada pesakit di luar sana, jangan takut jumpa doktor gigi anda yang berada dekat dengan kawasan klinik Pegigihan Happy. Anda wajib datang sini kerana anda akan rasa happy bila keluar dari klinik Pegigihan Happy. Jangan lepaskan peluang. Anda hanya dapat consultation free, percuma tau, hanya di klinik Pegigihan Happy. Dengan kami 3 orang doktor yang akan berkhidmat untuk memastikan anda keluar daripada klinik Happy dengan perasaan happy. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so sekarang Lin bersama dengan Dr. Suhana. Okey, Doktor sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Dah cukup lagi tangan ni kat bawah. MCO first day tapi ramai kat bawah, Alhamdulillah. Ramai yang nak kita bantu datang ke klinik. So insyaAllah pada you all yang sedang menonton, jangan takutlah. Sebab kalau you all ada masalah, boleh PM atau WhatsApp kita atau call untuk kita bagi guide lah. Guide waktu MCO ni, kalau siapa yang tak berani nak datang ke, was-was ke, kita akan bagi pertolongan atas talian. Tapi kalau siapa yang berani tu, kita ada 3 orang doktor kat sini yang sudi membantulah. So sekarang pun tengah pack kat bawah, tapi kita tetap jaga SOP kita, jarak 1 meter, hand sanitizer, cek suhu, scan My Sejahtera, itu yang penting. Betul. SOP yang dikenakan lah untuk setiap klinik. So apapun you all penonton di Facebook kita, apa khabar sihat ke? Kita doakan supaya you all sihat, sejahtera, sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. So tajuk kita apa ni, Lin? Okey, so tajuk kita hari ni, betul ke doktor, kalau orang yang tak ada gigi ni dia nampak lebih tua? Kalau tanya saya soalan tu, saya rasa iyalah. Sebab saya doktor gigi. So kalau Lin lah saya tanya pula. Kalau Lin tengok orang tu tak tahu umur lah tapi tak ada gigi 2 batang depan, Lin nampak dia muda ke nampak tua? Mestilah nampak tua. Dah ada jawapan. So kita dah boleh habiskan kita punya lifetime. So macam mana pula penonton? Mungkin pendapat penonton dia kata tak, kan, kita tak tahu kan. Mungkin penonton kata dia kata nampak muda je. Ini memang pakcik tua lah. Cari yang cun-cun sikit. Ini kita tahulah dia kita benda kedai-kedai kan. Kalau yang Lin tanya ni jawapan dia subjektif lah. Kalau gigi tu hilang atau tak ada di bahagian hadapan, kita memang nampak lebih tua. Patient tu akan nampak lebih tua lah daripada umurnya, lebih berumur dari umurnya. Tapi jika kehilangan gigi tu di kawasan belakang, tak nampak. Biasanya tak nampak lah. Cuma dia je rasa tua. Kenapa dia rasa tua? Sebab dia rasa gigi dia tak ada. Sebab dia je yang tahu. Confidence level dia kurang. Sebab dia sendiri tahu masalah dia. Ataupun dia rasa susah nak makan. Yalah. So semua benda rasa macam tak boleh nak makan, rasa terganggu. Dan nak lagi kerepek rempeyek di hari raya yang sangat sedap. Aduh, ada kerepek tak ada. Ada kat belakang, nanti kita makan. Nanti kita makan kerepek. So orang tak ada gigi belakang dia memang sakit hati, tak boleh makan keras. Betul. Jadi bila sakit hati, dia selalu sakit hati, jadi muka dia lebih nampak tua. Relate. Dia stres lah muka dia. Dia akan auto stres lah, muka akan nampak lebih tua.
So itulah jawapannya. Kalau macam gigi depan memang kita akan nampak patient tu lebih berumur daripada usia dia. That's why gigi ni kita kata aset ataupun identiti seseorang tu. Betul. Kalau macam gigi berlubang depan warna hitam pun, kalau kita tampal, dia sangat berbeza muka orang tu selepas dengan sebelum dia akan nampak macam okey, gambar kat sini, ni patient saya ni datang memang menangis. Dan selepas dia makeover pun dia menangis. Saya panggil dia Ratu Nangis. Ratu Nangis. Akak ni. So dia macam best gambar tadi keluar kan? Best gambar tadi. So dia memang mengalami, ini cerita sebenar yang saya nak share. Dia mengalami kemurungan sehingga menyebabkan dia tidak bersosial dengan orang. Dia tak bergaul lah maksudnya. Dia sendiri rasa tak nak ni. Tak ada orang yang nak kawan dia. Tak ada orang yang boleh suka dia. Tak ada orang nak berkawan dengan dia. Dia jadi macam introvert lah. Dia seorang diri, dia tak bergaul dengan orang. So dengan sebab itu dia rasa kurang yakin disebabkan gigi atau penampilan dia macam tu. Tapi selepas kita makeover, alhamdulillah, dia pun ada rezeki jumpa klinik kita, jumpa saya, dan saya makeover gigi dia macam tu sekali. Selepas makeover pun dia menangis sebab menangis gembira. Kalau dulu datang dengan menangis sebab masalah yang dihadapi tu. Masalah yang dihadapi tu, tapi alhamdulillah lepas kita tolong, dia menangis juga, keluar air mata gembira lah. Itu yang kita nak. Ya, betul. Datang klinik menangis kerana gembira tu saya nak lah. Alhamdulillah, itu ada rasa macam kepuasan diri saya dapat membantu menyelesaikan masalah patient. Okey. So kepada yang tengah menonton ni, kalau korang ada soalan yang nak tanya, boleh terus je tanya dekat komen. Nanti Dr. akan jawab lah secara live. Jangan malu-malu, just terus je tanya kan. Mungkin kadang-kadang ada juga orang yang dia tak tahu nak tanya pada siapa ke. Ada juga yang macam dia malu nak tanya. Tapi kalau kat sini tak payah malu lah, just tanya je. Kita nak share, kita nak bantu orang. Kadang-kadang orang tak tanya, kita tanya dengan soalan kita tu boleh bantu ramai orang kat luar. Yes, betul. Sebab ramai yang memang takut dengan doktor gigi, saya pun tak tahu kenapa. Even dari kecil kan, memang kalau dekat sekolah pun, kalau dengar je cikgu cakap hari ni nak kena cek gigi, habis lari. Saya pun dulu antara orang yang menyorok di tandas. Tapi tak tahu kenapa jadi doktor gigi kan. Tapi so Alhamdulillah jadi doktor gigi. Insaf kan. Betul-betul. Okay. So kalau you all yang malu sangat, dia tahap agung malu dia, dekat bawah tu ada nombor telefon kita. Yes, betul. Anda bolehlah call ke WhatsApp ke, call ataupun WhatsApp, bagi gambar ke. Ramai je yang kongsi masalah dengan bagi gambar gigi mulut lah. orang, gigi dia orang, dan apa yang kita boleh bantu secara online, kita akan bantulah. Tapi kalau doktor perlu tengok anda depan mata, dan baru kita akan minta untuk ni lah. Boleh book appointment. Jangan risau, kita jarakkan appointment tu supaya dalam satu masa tu tidak ada ramai orang, tak crowded lah dekat dalam klinik. Kita dapat jaga SOP tu. Betul. So sepanjang MCO ni kita memang mengalu-alukan untuk patient untuk buat booking lah. Tapi kalau nak walk in pun boleh, cumanya kena call dululah untuk tengok jadual full supaya nanti tak ada ramai sangat nanti kan tak follow SOP pula kan. So kita tak nak lah benda yang macam tu. Okay. Mungkin kita ada testimoni ke nak tunjuk kat penonton? Boleh juga. Okay, kita lihat sebentar. Hai, Assalamualaikum. Saya Najib Asaduk, CEO Momentum Internet Sdn Bhd. Okay, kenapa saya datang adalah kerana saya ni mempunyai masalah pada gigi, dan bila saya pergi check kat doktor, dia kata gigi saya ni daripada dulu lagi memang ada masalah. Dia bukan jenis gigi yang tahan, dia sedikit rapuh. That's why kadang-kadang bila saya tengok gigi saya ni, dia tak nampak putih sangat, kadang nampak macam kuning-kuning sikit. So kerisauan tu yang menyebabkan saya cuba untuk nak dapatkan rawatan, dan setiap kali saya makan, saya ada masalah. Geraham saya kiri dan kanan ni dia sakit oleh kerana dia ada banyak sangat tampalan demi tampalan sehingga tak boleh nak tampal. Jadi oleh kerana tu saya datang ke Happy Dental untuk dapatkan khidmat nasihat dan apa yang saya perlu buat. So bila mereka check dan dibersihkan gigi saya, Dr. Suhana recommend untuk saya buat crown. Okay, iaitu rawatan untuk memastikan gigi kita tak perlu nak dicabut dan gigi kita ni akan tahan lebih lama. Sebab bahaya babe, kalau gigi ni dah dicabut,
muka pun jadi lain. Kau nak ke muka jadi lain? Sengit ke apa, nampak lebih tua ke? Of course tak nak kan? Sama lah kita. Jadi kenapa saya datang ke sini adalah, saya pertama sekali adalah bab marketing ke sale, itu memang kepakaran saya lah. Tapi bab gigi saya surrender. Bab gigi tu adalah saya rasa satu benda yang agak menakutkan lah untuk saya sebenarnya. Sebab siapa yang tak takut doktor gigi kan, bila gigi kita ni kena gerudi kan, busi berdarah ke, saya risau benda tu. Jadi saya datang ke Happy Dental sebab saya dengar ada banyak feedback yang bagus, dan saya tengok kat Facebook tu pun Tuan Asri tunjuk kat saya ada banyak rawatan, ramai pesakit yang datang buat. Alhamdulillah saya tengok gigi dia cantik, babe. Siapa tak nak gigi cantik dan tahan, dan mudah untuk makan. Lebih-lebih lagi macam saya yang jenis suka jalan-jalan cari makan, mestilah nak gigi yang bagus. Alhamdulillah, kali pertama bila saya datang kat sini, pengalaman dari segi layanan dia, dari segi suasana, kekemasan, nampak kan? Nampak macam suasana kat rumah, taklah rasa macam kat klinik tu sangat. So itu yang menyebabkan debaran tu, ketakutan tu hilang sikit. Nasihat saya macam ni, kalau kita ada masalah gigi, kita jangan biarkan. Sebab saya risau, macam saya sini diberitahu, kalau gigi kita rosak, mungkin dia menyebabkan gigi lain pun akan terkesan, akan rosak sama. Jadi lebih baiklah kita datang untuk cek dahulu, dan dapatkan hikmat nasihat daripada doktor supaya gigi kita ni bertahan lagi untuk bertahun-tahun lamanya. So jangan takut, datang dulu, cek dahulu dan dapatkan apa yang sepatutnya kita patut buat. Jadi saya dah, alhamdulillah anda tengok gigi saya dah dibuat 30 batang, dah di-crownkan dia. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sohana, Tuan Asri dan kepada tim di klinik Happy Dental kerana merawat saya dengan baik, memberi layanan yang sangat istimewa, layanan terbaik. Saya rasa bukan kepada saya je, tetapi kepada semua pesakit yang lain. Dan alhamdulillah hari ni gigi saya anda boleh nampak dah macam di makeover lah. Alhamdulillah, saya dapat makan dengan mudah, senang, senyum pun nampak lain kan, lebih orang kata lebih menarik, ada aura di sebalik senyuman ni. Dan saya ucap sekali lagi terima kasih kepada Happy Dental, dan saya sangat menyarankan kepada anda di luar sana untuk datang dan merasai sendiri pengalaman mendapatkan rawatan gigi dan dapatkan gigi yang cantik di klinik pergigian Happy Dental. Jumpa lagi. So doktor sebentar tadi adalah beri video testimoni dari salah seorang pasien kita. Apa yang saya faham melalui daripada video tu, dia ada masalah dengan gigi rapuh. Ya, betul. So apa punca sebenarnya? Apa yang menyebabkan gigi kita tu jadi rapuh? Sebelum tu saya perkenalkan lah, itu artis juga kan. Artis. Artis Tuan Najib Asaduk, saya mentor internet. Apa yang saya bantu Tuan Najib ni, dia ada masalah gigi rapuh lah, dan pada waktu malam aktiviti otot pipi atau muka bekerja secara tidak sedar menyebabkan geselan gigi berlaku. Kita panggil bruxism lah. Masa tidur, kalau siapa yang ada pasangan dia macam bunyi makan tapi dia sebenarnya gesel gigi tu. Tu bahaya lah. Yelah, gigi boleh jadi haus lah lama-lama pendek. So apa yang Tuan Najib alami benda yang sama. Sebab tu lagi satu, Tuan Najib mempunyai gigi yang kecil-kecil lah. Jadi apa yang kita bantu buat crownkan 30 batang untuk rapatkan, so gigi tu tak ada gap lagi lah, nampak rapat, dan kita nak hindarkan daripada aktiviti geselan gigi waktu malam. So di samping tu kita akan buat juga night guard. Night guard ni satu alat kita guna pakai waktu malam untuk elakkan daripada geselan gigi tu lah. Walaupun ada crown, walaupun dah di-crownkan pun kita kena pakai benda tu supaya gigi kita tak ada geselan lagi lah. Geselan dah makin pendek. Ini adalah gambar selepas di-crownkan. Tadi sebelum lah. Tadi tu yang jarang-jarang tu sekarang. Dan ni after kita makeover, alhamdulillah. Apa yang saya suka nak kongsi kat sini adalah credibility seorang motivator ataupun guru lah yang disegani tu
lagi membuatkan Tuan Najib ni rasa lagi confident. Betul, sebab dia pun berhadapan dengan ramai orang kan. rasa Kalau lagi- sebelum COVID ni betul. kan ada kelas Ramai kelas secara offline dan online lagi lah jelas. Betul, nampak kan? kamera kat depan-depan. So keyakinan sebagai seorang ketua tu lagi Tinggi. Yes. Dan menjadi contoh perikutan anak betul. murid so itulah yang saya rasa macam alhamdulillah saya dapat bantu lah Dapat bantu. Itu salah satulah testimoni Salah seorang- daripada satu klinik testimoni. Pendidikan Happy sendiri. Okey, alhamdulillah lah. Apa tu Tuan Najib pun nampak happy sangat. Kita pun happy, doktor pun happy sebab dapat bantu selesaikan masalah. So macam gigi rapuh tadi sebagai seran tu, so dia punya rawatan dia dengan kita pasang crown lah. Yes, betul. Dan kita pasang crown. Okey. Ada juga yang patient yang ada mempunyai masalah gigi rongak. Okey. Macam tajuk kita hari ni lah Betul. Kalau tak ada gigi nampak tua. nampak tua kan. So kalau gigi rongak. Tapi kalau Nyalin biasa dengar, biasanya kalau gigi rongak ni orang budak kecil je. Ada possibility tak orang dewasa pun boleh jadi gigi rongak? Boleh lah. Boleh. Kalau orang dewasa sekarang kalau kita tengok tak ada kesedaran pun bukan tak ada kesedaran ataupun dia terlepas pandang. Mungkin busy kerja kan. Menyebabkan dia tak cuci gigi, lama-lama gigi goyang boleh tercabut dan rongak seterusnya. Itu yang apa kita boleh bantu kat Klinik Happy tu. Ada soalan daripada Cik Cik Nur Alia. Nak tanya macam mana nak tahu bagus atau tidak gigi palsu ni untuk orang yang dah berumur 70 tahun ke atas? Baik, soalan yang baik lah. Terima kasih Puan Alia. So untuk pesakit kita yang umur 70 tahun biasanya dah consider berumur lah. Kalau dekat luar warga emas. Jadi kalau mereka ni ada gigi, Alhamdulillah. Tapi kalau dah tak ada gigi tu, kita doktor kena consider dia punya gusi atau batas tulang dia lah. Batas gusi, tulang yang ada. Dan tulang. Sebab batas gusi ni dalam dia tulang. So kalau tulang tu terlampau flat, kita advise patient pakai yang jenis tanam, masuk skru dalam tulang untuk pegang gigi palsu tu. Itu ada lebih selesa atau convenient lah bagi mereka yang 70 tahun ke atas. Tetapi kalau tulang gigi dia masih cukup cantik, okey je untuk buat gigi palsu. Yang terbaik saya rasa boleh buat tapak Vitalium lah, jenis besi, sebab dia akan lebih stable dan patient bercakap atau makan tidak mudah bergerak-gerak. Yes. Jadi walaupun dia makan benda yang keras ke, dia selesa lah. Dia selesa untuk jenis Vitalium untuk orang yang dah berumur. Sebab biasanya orang berumur ni gusi dia agak cetek. Jadi cetek dia pilih gigi palsu jenis tapak Vitalium lah. Right. Itu kalau kita tengok ramai sangat, kalau ada contoh gambar gigi palsu penuh ni, biasanya kalau gigi palsu penuh ni kalau tak ada, muka memang drop gila. Betul. Saya punya patient pernah seorang lelaki yang berumur 30 lebih dah. 30 lebih? Ya, 30 lebih belum kahwin. Memang dah satu mulut tak ada gigi dah. Rezeki dia lah. Memang tak ada gigi satu mulut. So dia datang memang sangat nampak berumur. Sebab bila orang tak ada gigi ni, dia punya bibir muka dia terjatuh. Yalah. Dia tak ada apa-apa ni kan. Jatuh dan pendek. So kita automatically akan nampak macam nenek atuk lah. Betul. Walaupun umur 30 Padahal belum lagi usia atuk nenek. Ya, itulah yang tajuk kita nak ulas hari ya, ni betul kan. lah. So jadi bila dia datang nak buat gigi palsu, kita pun buatkan perbezaan muka sebelum dengan selepas tu sangat ketara. Sangat ketara. Jadi itulah bila tak ada gigi ni memang automatically muka kita akan nampak lagi sengit ataupun lebih tua lah. Walaupun sebatang gigi yang kat depan tu kan, dia memang akan auto nampak macam tua je orang ni kan. Betul. Tak nampak tak lawa dan kita sendiri rasa tak confident. Ya, betul. Itu yang jadi macam nak senyum pun tak nak senyum. Ambil gambar macam ni, tak nak senyum nampak gigi. Elak kan? Nampak gigi rongak nanti kan. Betul. So itu semua kesan lah daripada gigi rongak. Salah satu ni menyebabkan kita nampak tua.
Okay, Lin. So antara punca tu sebabnya lah sebab dia tak jaga gigi. Daripada karang gigi boleh menyebabkan gigi boleh tercabut sendiri, goyang. Ada juga kes yang orang accident patah, terjatuh basikal ke, kena tumbuk ke, Gaduh kawan. gaduh kan. Tapi biasanya banyak daripada gigi hilang akibat cabutan ni biasanya kita tak jaga oral hygiene. Mula-mula gigi berlubang, lepas tu dibiarkan, tak jumpa doktor dan last gigi tu kena cabut. Terpaksa cabut sebab dah sakit. Sebab dah sakit. Biasanya itulah punca kehilangan Punca gigi. kehilangan gigi lah. biasanya. So jangan ambil mudah kalau dah mula rasa sakit gigi ataupun gigi dah mula berlubang tu, cepat-cepatlah pergi klinik. Sebab kita tak nak lah, takkanlah muda-muda lagi dan nak pakai gigi palsu walaupun sebatang gigi pun kan. Kita tak nak lah, kita kena nak elakkan lah benda macam tu. Okey, tadi pun doktor ada terangkan sikit pasal bridge dan crown kan. Betul. So berapa lama proses pemasangan bridge dan crown tu? Biasanya ni bridge crown ni fix. Jadi dia setiap orang template dia lain-lain. Gigi orang lain-lain. So ni contoh bridge. Okey, bridge ni dia gantikan gigi yang hilang. Selain daripada gigi palsu, kita boleh pakai bridge. Sebab bridge ni lagi selesa dan dia lagi confidence dia pada diri kita lebih tinggi sebab dia tak ada tapak. Dia tak boleh buka-buka. Dia terus kekal lah. Kalau patient yang tengah-tengah kita ni, contoh saya crown atau bridge, crown dan bridge kan 25 batang gigi. Ni 25 batang. Gigi apa masalah patient? Okey, patient dia ada beberapa gigi yang dah hilang, rosak dan gigi menjadi pendek akibat geselan waktu malam juga. Geselan gigi sama lebih kurang, tapi dia lagi dapat tahan sebelum. Jadi dia komplain saya ni agak muda je tapi gigi dah tak nampak dah. Banyak yang dah pendek dan banyak yang dah hilang. So apa yang kita buat kat sini, rawatan kita crownkan dan kita bridgekan kawasan mana yang ada gigi dah hilang. Itu antara contoh-contoh rawatan lah. Proses biasanya macam kalau 25 batang, 30 ataupun satu mulut ni kita akan ambil masa dalam 3 atau 4 kali datang. So dalam sebulan sebenarnya boleh siap. Dalam sebulan lah boleh siap 3 ke 4 kali datang. Tapi kalau macam kita buat setempat, katalah bawah kiri atau atas kanan atau depan saja, setempat saja, biasanya seminggu dah siap. Seminggu paling je lambat lah. lah, Seminggu pun dah So siap. 2-3 hari pun boleh siap kalau kita guna yang iOS scan. Bergantung IOS lah scanner kiranya. lagi cepat sebab kita tak payah post apa benda kita punya acuan, kita just scan hari yang sama lab dah dapat dan boleh buat, lepas tu dia post kat kita dah dapat Dah balik. boleh terus. Seawal 2-3 hari dah boleh dapat. Kalau kita tu. guna teknologi iOS scan lah. So Berbeza. iOS scan tu ada di sini sebenarnya. Ada. Kita provide juga. So tadi contoh gambar bridge setempat. Yang ni kita pasang cuma bawah depan saja. ni Kalau setempat macam lah. ni memang kalau kita guna scan 2-3 hari je dapat. Sangat cepat. Kalau kita hantar manual ke lab, kita ambil acuan secara manual dan hantar ke lab, memang akan Makan masa sikit lah. seminggu saja lah. Seminggu. Yang biasanya patient akan datang 2 kali lah. 2 kali. 2 kali rawatan. 2 kali datang lah. So payment pun you all boleh buat 2 kali berkala macam tu sehingga bridge tu siap. Yang terakhir biasanya sekali tempo lah. dia macam tu lah. Tak lama pun. Okay, so itu proses berapa lama. Bagaimana pula cara penjagaan gigi? So bagi patient ataupun orang yang dah pasang crown, pasang bridge ni, macam mana pula diorang nak jaga gigi tu supaya tak rosak lagi lah kan dalam tengah. Sebab kadang-kadang bila patient saya ni dia dah nampak gigi dia lawa, excited, dia dah macam okey, dah lupa dah klinik mana yang buat kan. Bukan macam tu maksud saya. Anda tetap kena ada susulan, rawatan susulan untuk kita pastikan gigi yang pegang bridge atau gigi yang ada crown tu dalam keadaan baik. Okey, kalau crown dengan bridge, diorang selalu tanya berapa lama ketahanan crown dengan bridge ni. Okey, in term of material tu itself memang tahan 7 ke 20 tahun. Memang tahan lama. Baling dengan batu lesung pun takkan pecah. Tetapi gigi yang kita sarungkan, gigi yang pegang bridge tu adakah kuat? Adakah boleh tahan lama? Jadi itu yang kita kena maintain setiap 3 ke 6 bulan. Saya suka nak panggil Macam patient follow up saya. lah. Yes, suka nak panggil patient saya
dalam sebulan 2 bulan pun datanglah saya buat A-Flow. A-Flow tak sakit, dia jaga gusi kita. Jadi bila gusi kita cantik, dia pegang gigi kita kuat, dan bridge tu akan tahan lama lah. So bridge tu akan bertahan lama lah. Jadi kalau kita biarkan gusi kita, gigi kita ada karang gigi semua, jadi kita risau apa? Gigi yang pegang bridge, gigi yang kita sarungkan tadi tu boleh longgar. Boleh longgar akibat karang gigi. So maintenance tu penting selepas 3-6 bulan. Tetapi maintenance kat rumah biasanya kalau kita pakai crown and bridge, basuhlah gigi macam biasa, beruslah gigi macam biasa, tak ada masalah. Kalau tak tahu nak macam mana floss ke apa, datang klinik balik kita boleh ajar. Tak ada masalah. So bagi patient-patient yang dah pasang bridge dengan crown ni, jangan happy sangat lah kan. Kena jumpa kami. Kena jumpa untuk follow up, untuk menjaga ketahanan lah. Ketahanan, takut nanti memudaratkan diri pula. Okey. Soalan terakhir saya nak tanya doktor, apakah nasihat ataupun saranan doktor bagi mereka yang mempunyai masalah seperti yang kita bincangkan tadi? Okey. Nasihat saya, biasanya kalau ada orang dia rasa dah terlambat lah nak jumpa doktor, sebab dah 3-4 gigi hilang ataupun semua gigi dah hilang. Pada saya tak ada istilah terlambat. Di saat anda sedar nak jumpa doktor, ada masalah apa, tolonglah cepat-cepat percepatkan proses tu supaya kita boleh, mana yang kita sepatutnya kita boleh skip, kita skip lah. Maksudnya kita, apa yang kita boleh rawat dengan waktu ketika itu, jangan dilengahkan. Kalau kita lengah-lengahkan lagi, mungkin kos rawatan jadi bertambah. Ataupun rawatan jadi makin teruk, dan mungkin kena lagi banyak rawatan yang kita kena buat. So saya harap you all ada kesedaran untuk untuk beranikan diri pergi jumpa doktor gigi. Especially kami di BNFP, insya-Allah apa saja yang you all datang nak tanya-tanya itu tak ada cost pun. Zero cost for consultation lah setakat ni. So kalau waktu MCO ni anda takut sangat, boleh buat secara online. Boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp, boleh call, dan kita akan arrangekan online consultation tu dengan doktor-doktor yang sedang bertugas lah. Sedang bertugas. Okey. So terima kasih Dr. Suhana. Okey, so sebelum kita habiskan live ni, kita nak yang saya tahulah, kita nak bagi tahu tentang kempen yang akan datang. So kalau nak tahu, kita tengok video teaser ni dulu lah. Hope they won't shoot me down soon. Nama saya Abdul Muttalib bin Abdul Razak. Jenis rawatan yang saya buat adalah bridge dan crown. Jenis rawatan yang saya buat bridge gigi. Saya Zubaida Zizi Zaini. Saya membuat jambatan gigi. Hai, Assalamualaikum. Saya Najib Asaduk, CEO Momentum Internet Sdn Bhd. Okay, kenapa saya datang adalah kerana saya ni mempunyai masalah pada gigi. Alhamdulillah, anda tengok kan, gigi saya dah dibuat 30 batang dah di-crownkan dia, mendapatkan rawatan gigi dan dapatkan gigi yang cantik di klinik pergigian Happy Dental. Okey, jumpa lagi. Okey doktor, so sebentar tadi adalah video teaser kempen yang akan kita adakan, yang akan berlangsung pada hari Ahad 6 hari bulan 6 2021 jam 2 petang, live di Facebook Klinik Pergigian Happy. Okey, so bolehlah ajak saudara mara, kawan, ataupun share dekat grup-grup FB, sebab sekarang kan MCO kan mungkin ramai yang dekat rumah kan. So kalau tak ada buat apa-apa tu, ajak anak-anak sekali tengok pun boleh juga. Sebab waktu ni dalam kempen ni saya nak tolong 100 orang yang dia rasa ada mempunyai masalah gigi jarang, gigi hitam,
gigi rongak. Gigi rongak, Saya kan? nak bantulah mereka ni semua dengan mengadakan kempen Semanis Senyuman ni lah. Semanis Senyuman. So rugilah kalau you all tak join. Nak tahu apa benda, kenalah join live kita Yes, yang langsung 6 tu pukul 6 petang pada hari pukul 2 Ahad. petang hari sambil Ahad. lepas solat Zuhur tu, dah lepas makan tengah hari kan. Sambil-sambil tu bolehlah scroll Facebook dengan apa Santai-santai je baring-baring dengan keluarga kan. Tengah tu. bolehlah tonton live kita. Yes. Dan moga-moga dapat manfaat lah dari tu. So sebar-sebarkan pada mungkin kawan-kawan kita, Kawan-kawan, family kita yang ada family masalah lah, kan. saudara mara ke Mana tahu kan. diorang ada masalah yang mana kalau you all share ni boleh tolong selesaikan masalah diorang. betul. Okey. Okay, so kalau ada soalan yang nak tanya boleh je WhatsApp tu dekat nombor 014 918 4425 ataupun 013 732 1271. Okey, insya-Allah kita akan reply, kita akan jawablah segala Selain tu persoalan. ni kita pun ada YouTube. You all boleh YouTube, tengok yes, banyak betul. prosedur kita, live kita di YouTube. Kita juga ada Telegram. Boleh Telegram. like dan subscribe YouTube channel kita, Keneperian Happy. Kita ada Telegram, wajib join. Yes. Sebab kat sini you all boleh dapat macam-macam info. Macam-macam info, betul? Macam-macam info, macam-macam jenis treatment yang you all tak tahu mungkin kat situ. Dan promo-promo kita lah yang langsung kan, kita akan bagi kita tahu akan di Telegram. post dekat Telegram. Okey, kita juga ada TikTok. Kalau nak tahu tips-tips penjagaan gigi macam mana, boleh juga tengok dekat TikTok kita. Okey. Terima kasih lagi sekali Dr. Sana. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang, insya-Allah. Okey, so jumpa lagi. Bye. Jangan lupa kempen nanti. Bye. Bye. Assalamualaikum.